Assalamualaikum. Untuk tajuk seterusnya bagi modul ETE 1013 lukisan satu fasa ialah melukis litas skematik satu fasa. Sebelum kita melukis litas skematik satu fasa, terdapat beberapa perkara yang perlu kita ketahui untuk memastikan lukisan kita menepati kriteria yang ditetapkan. Antara yang perlu kita ketahui ialah jenis-jenis garisan berterusan tebal, garisan berantai nipis ujung, garisan berterusan nipis, garisan berantai tebal, garisan berterusan tidak lurus nipis, garisan berantai dua sengkang tebal, garisan putus-putus nipis, garisan berterusan siku nipis, dan akhir sekali garisan berantai nipis. Berikut adalah contoh-contoh garisan. Garisan berterusan tebal, garisan susul dan bucu yang dapat dilihat, garisan berterusan nipis, bucu hayalan, garisan dimensi, garisan unjuran, garisan penunjuk, garisan lorek, garisan tengah bagi bulatan kecil, garisan susul bagi anggota mesin yang bergerak. Seterusnya, garisan berterusan tidak lurus nipis. Penggunaannya adalah untuk had pandangan sebahagian objek dan juga garisan keratan bahagian. Garisan putus nipis, garisan susul dan bucu yang tersembunyi. Garisan yang seterusnya adalah garisan berantai nipis. Penggunaannya garisan pusat, garisan tertengah, garisan paksi, garisan penunjuk, garisan satu bahagian. Yang seterusnya garisan berantai nipis, ujung dan bahagian pertukaran arah tebal. Penggunaan pada sata garisan, garisan berantai tebal. Penggunaan garisan pada permukaan diperlukan rawatan khas. Garisan berantai dua sengkang tebal, garisan susut bagi bahagian yang berada di kedudukan terhujung suatu gerakan dan yang tak heran, garisan berterusan bersiku-siku nipis, had pandangan sesuatu objek. Seterusnya, untuk lukisan skematik satu fasa, kaedah penghurufan adalah satu kriteria penting dalam memastikan lukisan kita dapat difahami. Bagi menghasilkan satu penghurufan yang baik, beberapa perkara di bawah hendaklah diikuti. Mempelajari dan mengenal pasti bentuk-bentuk huruf, mempelajari cara-cara bentuk huruf mengikut teknik penghurufan yang betul, mempelajari cara menjarak huruf yang betul, berlatih menghuruf untuk meningkatkan mutu penghurufan yang terbaik. Teknik penggunaan pensel. Dalam hal ini, penggunaan pensel amat titik beratkan untuk menghasilkan penghurufan yang baik. Penggunaan garisan panduan. Garisan panduan adalah amat penting untuk menulis apa-apa sahaja perkataan atau nota di dalam lukisan teknik. Tujuan menggunakan garisan panduan ialah untuk menyeragamkan ketinggian huruf dalam lukisan. Sekiranya garisan panduan tidak digunakan, ketinggian huruf menjadi tidak seragam. Dalam bahagian 2 ditunjukkan teknik penghurufan yang tidak menggunakan garisan panduan. Garisan panduan biasanya dilakukan untuk memastikan keseragaman. Elakkan daripada mencampurkan kaedah menghuruf tegak dan condong. Dalam teknik menghuruf terdapat dua kaedah, iaitu kaedah tegak dan kaedah condong. Oleh demikian, jika menggunakan kaedah huruf tegak, maka semua huruf hendaklah kedudukan tegak. Begitu juga sebaliknya dengan penggunaan huruf condong. Di bawah adalah contoh penghurufan yang mencampurkan kaedah tegak dan condong. Membentuk garisan panduan tegak. Untuk penghurufan garisan tegak, garisan panduan tegak bersudut tepat boleh dibina dengan menggunakan sesiku segitiga. Garisan panduan tegak ini juga boleh dibuat di sepanjang garisan panduan menghuruf seperti yang ditunjukkan dalam darjah 4. Garisan panduan. Menyeragam ketebalan dan kehitaman garisan untuk membentuk suatu huruf. Kehitaman dan ketebalan garisan bagi membentuk suatu huruf adalah seragam. Terdapat bahagian garisan huruf yang tebal garisan
dan ada yang halus. Kesemua ini boleh dilihat dalam rajah 6A. Cara menghuruf ini tidak digunakan dalam lukisan teknik. Cara begini salah. Oleh yang demikian, jangan mengulang pembentukan sesuatu huruf. Jangan mengulang pembentukan sesuatu huruf. Maksudnya, tidak melakukan pengulangan seperti itu. Itu yang menyebabkan berlakunya ketidakseragaman. Tulisan yang kemas perlu diamalkan dalam lukisan teknik. Oleh itu, gunakan tekanan pensel yang sama bagi mendapatkan aras kehitaman yang sekata. Pada rajah 6B menunjukkan penggunaan tulisan yang betul. Jarak di antara sesuatu perkataan. Jarak di antara sesuatu perkataan hendaklah mengikut cara yang telah ditetapkan dan hendaklah seragam dalam satu ayat. Untuk mendapatkan jarak yang baik di antara satu perkataan dengan perkataan lain adalah lebih kurang satu huruf O. Dengan jarak ini dapatlah menyusun atur penghurufan yang baik. Dan rajah 7A dan 7B menunjukkan perbezaan jarak di antara perkataan dalam satu ayat. Huruf O yang dimaksudkan. Teknik menghuruf tegak. Sekiranya kita menggunakan penghurufan dengan kaedah tegak, mestilah berpandukan kepada teknik menghuruf yang telah disediakan. Setiap huruf dibentuk dalam petak-petak segi 4 persegi yang kecil. Tujuannya ialah untuk menentukan saiz lebar dan tinggi satu huruf tersebut. Teknik bentuk huruf garisan-garisan tersebut bertanda dengan anak panah mengikut susunan yang dilabel dengan angka. Teknik menggaris hendaklah diamalkan untuk mendapatkan satu penghurufan yang baik. Selain daripada itu, ianya dapat memudahkan seseorang itu membentuk huruf tegak. Penghurufan tegak. Teknik menghuruf condong. Bagi huruf condong, hendaklah mengikut teknik menghuruf yang telah dicadangkan. Segala teknik menghuruf adalah sama dengan teknik menghuruf tegak, cuma berlainan sedikit, iaitu huruf dibentuk dalam bentuk condong. Untuk memudahkan penghurufan condong, bina garisan panduan condong. Kecondongan arah ke kanan dengan membuka sudut 68 darjah dalam rajah 9. Ditunjukkan abjad huruf dan angka yang dibentuk mengikut teknik penghurufan. Seterusnya kita akan teruskan dengan kaedah melukis pita skematik. Dalam perincian diberikan, itu perlulah dihurai dan dibuat pembahagian untuk memudahkan melukis gambar skematik. Di samping memudahkan menyimak itu, bilangan pita akhir kecil termasuk simpanan, keadaran arus perlindungan, arus lebihan di pembahagian, saiz dan jenis kabel, sistem penawan yang digunakan, kadaran arus atau jenis alat-alat kawalan pengguna, jenis tarikh dan pengguna. Semua maklumat penting perlu dicatat pada gambar rajah skematik ini, termasuk nama peranti, saiz dan bilangannya, kadaran arus peranti, jenis pendawaian, jenis bekalan dan jenis tarikh pengguna. Untuk menjelaskan maksudnya, huruf-huruf singkatan boleh digunakan seperti di bawah. Okey, ini adalah contoh lukisan skematik. Kalau diperhatikan di sini, hurufan yang sekata, yang tegak, ini adalah data-data yang akan diberikan. Dan ini adalah simbol-simbol yang digunakan pakai di dalam lukisan skematik. Setiap nilai perlu dinyatakan dengan jelas. Dan setiap label bagi komponen harus ditulis dengan emas. Itu saja untuk tajuk kali ini. Sekian, terima kasih.